Baiklah, ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah suatu akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 dibacakan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya mempunyai 13 orang yang menzahirkan keinginan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan. Saya tidak mengikut senarai ini secara numerik, tetapi akan mengambil mereka yang tertera namanya di sini bagi tujuan supaya kehadiran di Dewan tetap ada dan tidak hanya menunggu kepada giliran masing-masing. Saya jemput dengan hormatnya Datuk Seri Hajah Zurainah Musa. Sudah terbukti. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Kesar Badas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh berkenaan isu bas persiaran. Pada awal September lalu, bas persiaran yang membawa seramai 44 orang pelajar Kolej Matrikulasi Kedah telah terbakar. Biarpun kebakaran tersebut tidak melibatkan sebarang korban nyawa, namun saya ingin menegaskan bahawa aspek keselamatan bas persiaran perlu diberi perhatian oleh Kementerian Pengangkutan. Kira-kira sebulan selepas kejadian tersebut, satu kemalangan yang melibatkan bas persiaran yang membawa seramai 29 penumpang berlaku di Pendang, Kedah. Berdasarkan siasatan pihak polis, bas persiaran tersebut hilang kawalan tersebut terbabas ke dalam parit yang terletak di bahu kiri jalan di kilometer 40 Lebuh Raya Utara Selatan. Saya difahamkan bahawa kes tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan. Berdasarkan kepada kedua-dua kes ini, apa yang saya boleh simpulkan adalah peranan APAD atau JPJ amat penting dalam mengawal selia operasi bas persiaran berdaftar, khususnya dalam aspek yang melibatkan keselamatan. Peranan Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ sebagai agensi penguatkuasa perlu diperkasakan di setiap negeri. JPJ atau APAD seharusnya dimandatkan untuk menjalankan pemeriksaan fizikal atau inspection dengan izin terhadap setiap operasi bas persiaran yang dikendalikan oleh syarikat atau pemunya berdaftar, seperti yang disebut dalam Seksyen 56. Menerusi pindaan 56, Seksyen 56 Rang Undang-Undang, ini saya menuntut agar tindakan penggantungan perkhidmatan dapat dikenakan terhadap mana-mana operator bas persiaran yang gagal menyelenggara bas-bas yang mereka kendalikan dengan baik. Selain pematuhan baharu yang dikuatkuasakan terhadap pemohon lesen vokasional di bawah pindaan Seksyen 56(2) Rang Undang-Undang ini juga seharusnya memperincikan soalan bertanggungjawatan atau accountability operator atau syarikat bas persiaran. Bertanggungjawab tersebut hendaklah merangkumi aspek pematuhan pemeriksaan berkala di samping pengauditan yang dijalankan terhadap kekerapan pergerakan setiap bas, kekerapan pergerakan setiap pemandu, tempoh wajib penyelenggaraan bas serta pembiayaan penyelenggaraan. Pelaksanaan audit berkala yang saya cadangkan tersebut bolehlah dimasukkan sebagai pematuhan lanjutan bagi melaksanakan maksud bagi Seksyen 56, Subseksyen 1 dan pindaan Subseksyen 2 Rang Undang-Undang ini. Sebagai seorang peguam yang selalu mempunyai pengalaman dalam mengendalikan kes-kes kemalangan jalan raya, cadangan berkenaan pelaksanaan audit berkala yang saya kemukakan tadi mempunyai kredibiliti untuk melindungi innocent driver dengan izin daripada sebarang pertuduhan yang tidak konkret, terutama pertuduhan yang dibuat mengikut Seksyen 43 Subseksyen 1. Sampai bilakah kita mahu merunding
jari kepada pemandu bas persiaran sekiranya berlaku kemalangan jalan raya. Mengapa kita tidak pula mempersalahkan syarikat bas persiaran yang mengendalikan operasi bas? Tan Sri Yang Di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan dengan perihal profesionalisme pegawai JPJ. Sebagai agensi kerajaan, JPJ seharusnya menitik beratkan kualiti serta mutu perkhidmatan pelanggan, terutamanya urusan yang melibatkan pelanggan dan dokumentasi. Isu yang melibatkan masalah etika kerja pegawai di JPJ sering menjadi antara topik perbualan hangat di media sosial. Ramai dari kalangan pengguna media sosial pernah meluahkan rasa tidak puas hati mereka terhadap tahap profesionalisme sebilangan pegawai JPJ yang mengendalikan urusan mereka secara sambil melebur. Sebagai contoh, insiden yang berlaku di JPJ Bandusan, Sabah ini telah menarik perhatian pengguna media sosial yang rata-rata pernah berhadapan dengan kerana pegawai JPJ yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Saya meletakkan harapan bahawa Kementerian Pengangkutan dapat melaksanakan pelbagai usaha yang proaktif bagi menetapkan lagi perkhidmatan JPJ di seluruh negara. Berhubung dengan perkara tersebut, saya mengemukakan 3 soalan kepada perhatian yang berhormat Timbalan Menteri. Pertama, apakah strategi atau plan perancangan kementerian bagi mewujudkan reformasi dalam institusi JPJ khususnya dalam aspek perkhidmatan pelanggan serta kecekapan dan keterampilan pegawai bertugas? Yang kedua, apakah bentuk tindakan tata tertib yang dikenakan selama ini terhadap mana-mana pegawai JPJ yang didapati melanggari etika kerja yang ditetapkan? Dan ketiga, apakah aspek pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun ini menerusi peruntukan pembangunan kira-kira sebanyak 73.82 juta ringgit yang dikhususkan kepada JPJ bagi tahun 2022. Tan Sri Yang Di-Pertua, dengan ini saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Kesabades. Dijemput Yang Berhormat Tuan Musaddiq Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang untuk turut serta membahaskan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan 1987. Ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh dalam perbahasan rang undang-undang ini. Pertamanya soal melibatkan proses pertukaran pemilikan kenderaan motor secara interim atau sementara selama 6 bulan kepada peniaga kenderaan motor terpakai ataupun used car dealer dengan izin. Apa yang menjadi kebimbangan kita ini ialah lembakan kenderaan piang, iaitu kenderaan yang dijual dalam pelbagai platform, termasuklah dalam media sosial yang tidak boleh ditukar hak milik sepenuhnya. Ada kes melibatkan pemilik asal yang sudah pun meninggal dunia. Kenderaan-kenderaan piang sebegini menyebabkan kesukaran proses pertukaran hak milik kerana ketiadaan pemilik asal yang sah dan berdaftar. Jadi, apakah pindaan yang dikemukakan ini turut meneliti lembakan kenderaan piang yang dijual. Lanjutan daripada itu, Tuan Yang-Pertua, jual beli kenderaan piang ini, apakah kementerian meletakkan suatu mekanisme untuk mengawasi penjualan kenderaan piang yang mempunyai masalah pertukaran hak milik ini? Kita harus sedar risiko pembelian kenderaan ini tetap tinggi walaupun harganya jauh lebih murah dan kebanyakannya digunakan untuk kegunaan tidak rasmi bagi kebun ataupun jalan-jalan kampung dan sebagainya. Risiko utama timbul apabila berlaku kemalangan. Si mangsa tidak dapat menuntut insurans takaful, malah terdapat kesukaran untuk memperbarui insurans takaful di atas kenderaan yang digunakan. Selain itu,
kebanyakan kenderaan piang ini tidak melalui pemeriksaan pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, iaitulah Puspakom, menyebabkan risiko keselamatan terhadap penggunaan kenderaan berkenaan. Malah ada juga yang digunakan untuk tujuan jenayah. Oleh itu, saya ingin mengetahui, selain mengatasi permasalahan bagi pertukaran pemilikan bagi pemilik yang meninggal dunia, adakah kementerian juga meneliti permasalahan jual beli kenderaan piang ini secara menyeluruh? Tan Sri Yang Di-Pertua, keduanya ialah soal tempoh interim. Juga menjadi persoalan kepada saya dalam jawapan kementerian di Dewan Rakyat, pemilikan kenderaan yang diserahkan kepada syarikat kenderaan terpakai adalah di bawah pemilikan sementara syarikat perniagaan terpakai UCD dan tidak lagi di bawah pemilik asal. Selepas tempoh 6 bulan, barulah UCD ini mendapat pemilikan penuh terhadap kenderaan tersebut. Soalan saya, apa beza bentuk pemilikan sementara dan kekal bagi kedua-dua tempoh tersebut? Apakah ada suatu mekanisme bagi memastikan pemilik asal tidak lagi menanggung apa-apa liability terhadap kenderaan yang dijualnya meskipun dalam tempoh interim tersebut? Ketiganya mengenai kenderaan yang dijual secara sambung bayar yang turut berleluasa ketika ini. Dalam Seksyen 38 Akta Sewa Beli 1967, sesiapa yang menjual barang yang diberi secara perjanjian sewa beli tanpa kebenaran daripada pemunya adalah satu kesalahan. Namun, dalam kebanyakan kes, jual beli kenderaan secara sambung bayar ini dipersetujui oleh pemilik asal sehingga ianya mendorong kepada kes-kes dan risiko yang lain. Soalnya, bagaimana perkara ini akan ditangani oleh kementerian? Itu saja yang berhormat. Tan Sri, sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat Tuan Musodak. Dijemput Yang Berhormat Datuk Haji Hussein Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sri Yang Di-Pertua kerana beri peluang kepada saya untuk mengambil bahagian membahaskan rancangan Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya dipahamkan bahawa pindaan akta kali ini bertujuan untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Secara dasarnya, saya mempunyai beberapa persoalan dalam akta ini. Yang pertama, saya ingin menyebut berkenaan keselamatan jalan raya di dalam negara kita. Sedia diketahui kadar kemalangan jalan raya di Malaysia yang masih disifatkan berpunca daripada sikap pengguna jalan raya itu sendiri. Sikap pengguna yang cuai merupakan faktor utama kadar kemalangan jalan raya di negara ini berada di tahap yang membimbangkan. Soalan saya, apakah silibus pendidikan keselamatan jalan raya di institut memandu pada waktu ini tidak menyeluruh dan kurang efektif sehingga akan ramai pemandu yang memperolehi lesen memandu menjadi cuai di atas jalan raya? Kedua, sejauh mana keberkesanan program kesedaran telah dibuat oleh kementerian bagi meningkatkan kepahaman umum di kalangan pengguna jalan raya tentang keselamatan ketika memandu? Ketiga, adakah masalah infrastruktur jalan raya di dalam negara kita masih lagi menjadi penyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya pada waktu ini? Datuk Di-Pertua, saya mendapati kumpulan TOTO, iaitu kumpulan yang mengikuti pergerakan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ketika beroperasi masih aktif menyalurkan maklumat keberadaan kenderaan JPJ melalui media sosial. Maklumat dikongsi itu turut disertakan dengan gambar kenderaan JPJ, maklumat nombor plate serta lokasi operasi dilakukan. Tidak terkecuali,
rakaman gambar anggota JPJ yang sedang menahan kenderaan berat bagi tujuan amaran kepada pemandu lori atau trailer lain yang bakal melalui lokasi berkenaan. Turut tidak terkecuali penyebaran gambar dan video anggota polis trafik bersembunyi di celah pokok bunga, belakang pokok, atas jejantas atau di belakang tiang ketika melakukan operasi perangkap hak laju. Malah, tanpa rasa takut, mereka sengaja merakamkan gambar curi anggota polis dari jarak dekat di atas jejantas sebelum disebarkan kepada ahli kumpulan pemandu kenderaan berat. Mereka diibaratkan kumpulan perisik kepada organisasi yang ingin melakukan kesalahan di atas jalan raya. Soalan saya, sejauh manakah kewujudan contoh ini mengganggu kerja JPJ pada ketika ini? Apakah inisiatif tegas yang dilaksanakan kementerian dalam menangani masalah yang tidak berkesudahan ini? Adakah JPJ sudah dilengkapi sebarang senjata bagi mempertahankan diri jika wujud ancaman pada bila-bila masa? Datuk Yang di-Pertua, saya mendapat tahu bahawa pada waktu ini sudah wujud talian untuk orang awam melaporkan kesalahan trafik orang lain di jalan raya bagi membantu pihak berkuasa menjalankan tugas. Bahkan juga mendapat tahu bahawa gambar ketika kesalahan itu dibuat boleh dilampirkan sekali dalam aduan itu sebagai bukti. Soalan saya, sejauh manakah talian ini telah berjaya mengurangkan kesalahan jalan raya ketika ini? Berapakah kes yang telah diambil tindakan hasil dari kewujudan talian ini? Adakah kesalahan yang dilaporkan adalah termasuk dengan kes buli di jalan raya yang dilihat semakin menonjol ketika ini? Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hussein Awang. Dengan hormat dipersilakan Yang Berhormat Tuan Abun. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Johannes Abdul Aziz. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin merujuk kepada pindaan Seksyen 57 yang bertujuan untuk mewajibkan lesen vokasional bagi pemandu bas persiaran. Saya faham pindaan ini dibuat untuk menyeragamkan peraturan yang ditetapkan kepada pemandu di semua jenis bas yang digunakan untuk mengangkut orang seperti bas ekspres, bas henti-henti dan bas pekerjaan. Saya bersetuju dengan pindaan ini memandangkan pemandu bas persiaran juga memerlukan kemahiran dan pengetahuan pemanduan yang setara dengan pemandu jenis bas yang lain. Saya ingin tahu, selain daripada bas persiaran, bas ekspres, bas henti-henti dan bas pekerja, adakah kementerian mencadangkan untuk mewajibkan lesen vokasional bagi pemandu bas jenis lain seperti bas sekolah, bas pengantara, bas chartered dan bas mini? Satu lagi soalan saya, adakah takrifan bas persiaran ini turut digunakan untuk pemandu van persiaran? Yang saya perhatikan, kebiasaannya van persiaran mempunyai tulisan bas persiaran pada badan kenderaan. Jadi, akan ia turut dianggap sebagai bas persiaran secara undang-undang meskipun mempunyai saiz dan kapasiti penumpang yang jauh lebih kecil. Saya juga ingin membawa perhatian Dewan kepada cara pemanduan pemandu bas di Malaysia. Meskipun tidak semua, tetapi banyak pemandu bas yang memandu secara melulu. Mereka memandu dengan laju bukan sahaja membahayakan nyawa penumpang, tetapi juga menggunakan jalan raya yang lain. Saya berharap agar kementerian tegas membentras isu pemandu bas yang memandu secara bahaya ini
bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya. Sekiranya berlaku kemalangan yang terbukti disebabkan oleh kesalahan pemandu bas, adakah terdapat peruntukan undang-undang untuk menarik lesen vocasional mereka? Saya juga minta Menteri untuk memaklumkan kepada Dewan statistik terbaru mengenai kemalangan jalan raya yang melibatkan bas di seluruh negara yang agak membimbangkan. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh mengenai perkara yang terdapat di dalam pindaian yang sama, iaitu Seksyen 57 mengenai had umur lesen vocasional. Saya sangat menyokong pindaian ini untuk menurunkan had umur dari 21 tahun kepada 18 tahun bagi kenderaan barangan menggunakan motosikal ini. Saya yakin ia dapat membuka lebih banyak peluang kerja kepada golongan muda. Saya berpandangan pindaian ini wajar kerana lesen motosikal boleh diambil dari usia 16 tahun. Jadi sesuailah tempoh masa 2 tahun diberi untuk mereka selesaikan lesen percubaan sebelum layak untuk mendapat lesen vocasional. Memandangkan jemaah menteri telah menetapkan bahawa motosikal juga termasuk dalam kategori perkhidmatan kenderaan barangan jika ia diguna di bawah satu perniagaan perkhidmatan perhantaran digunakan di bawah satu perniagaan perkhidmatan perhantaran iaitu P-hailing. Ini bermakna penunggang P-hailing juga wajib memiliki lesen vocasional. Selaras dengan hal ini, saya kira pindaian ini amat bersesuaian supaya mereka yang berusia 18 ke 21 tahun juga dapat menggunakan peluang ini bekerja sebagai penunggang P-hailing. Bercakap berkenaan dengan pekerjaan P-hailing, saya ingin menyentuh mengenai isu keselamatan juga. Jabatan Pengangkutan Jalan pernah melaporkan antara kesalahan yang paling tinggi dilakukan oleh sebahagian penunggang P-hailing adalah menunggang secara melulu, melanggar lampu isyarat, melawan arus jalan raya, tidak memiliki lesen dan sebagainya. Saya difahamkan kesalahan-kesalahan ini dilakukan semata-mata demi mengejar trip tempahan pelanggan. Kerana semakin banyak trip yang dapat diselesaikan, semakin tinggi bayaran yang mereka terima. Justru itu, saya ingin bertanya, sejauh mana kementerian prihatin akan isu ini? Adakah terdapat mekanisme atau strategi untuk membendung isu pelanggaran peraturan jalan raya dalam kalangan penunggang P-hailing ini supaya keselamatan semua pengguna jalan raya terjamin? Tan Sri Yang di-Pertua, satu lagi, iaitu caroman skim keselamatan sosial pekerja sendiri. Yang terakhir ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan pindaian Seksyen 569(a) yang mewajibkan individu yang bekerja sendiri untuk berdaftar dan membayar caroman skim keselamatan sosial pekerja sendiri di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017 bagi mendapatkan serta memperbaharui lesen vocasional, lesen PSP dan lesen GDL mereka. Saya ingin tahu tindakan kementerian untuk mewajibkan caroman ini bukanlah untuk menyusahkan atau menyayai golongan ini, tetapi adalah untuk melindungi keselamatan dan kebajikan mereka sendiri. Jika berlaku perkara yang tidak diingini, saya percaya tidak ramai penunggang lesen ini yang dilindungi oleh insurans. Memandangkan bayaran bulanan yang agak tinggi dan kurang kemampuan. Oleh itu, caroman dalam skim ini adalah amat baik kerana ia jauh lebih murah. Saya ingin bertanya, bagaimana prosedur membayar caroman skim keselamatan sosial pekerja sendiri ini? Adakah ia 100% akan dibayar oleh pemegang lesen atau kerajaan atau penyumbang sedikit untuk caroman mereka?
Dengan ini, Tan Sri Yang di-Pertua, saya menyokong RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 23. Baiklah, dipersilakan Yang Berhormat Dato' Arman Azhar Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana membenarkan saya mengambil bahagian dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Mengikut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, 97.71% pekerja e-hailing terdiri daripada golongan belia, anak muda. Kebanyakan mereka ini menjadikan aktiviti e-hailing ini sebagai sumber pendapatan utama mereka. Peratusan yang tinggi ini menunjukkan industri ini mendapat sambutan yang cukup baik di kalangan anak muda. Tetapi persoalan saya pada hari ini, bacaan saya sebanyak 54% daripada penunggang e-hailing tidak dilindungi oleh insurans, oleh mana-mana polisi insurans. Saya amat bersetuju dengan statement daripada Yang Berhormat Senator Rose tadi. Mengatakan kerajaan perlu mengambil peduli tentang insurans warga e-hailing ini. Kerana mereka juga sebahagian daripada orang cakap frontliner ketika kita PKP tempoh lalu. Dan ini sangat membimbangkan sekiranya berlaku apa-apa kemalangan ataupun musibah buruk berlaku ketika mereka menjalankan kerja mereka, menghantar makanan dan sebagainya. Saya berpandangan bahawa pihak kementerian bolehlah berbincang dengan majikan supaya mereka membuat bayan insurans kepada golongan rider-rider e-hailing ini. Saya pasti keuntungan diperoleh oleh syarikat-syarikat ini tidak akan jadi masalah kepada mereka untuk menjaga kepentingan kebajikan warga e-hailing ini. Menerusi bacaan saya, pindahan akta ini akan menurunkan had umur individu untuk mendapatkan lesen vokasional bagi kenderaan barangan menggunakan motosikal tidak kurang daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Berkenaan hal ini, saya pohon penerangannya lanjut daripada pihak kementerian. Kerana umur 18 ini sangat muda. Saya faham situasi pasaran kerjaya ini semakin sukar untuk ditembusi. Namun pandangan saya, individu yang berusia 18 hingga 21 tahun ini perlu melalui fasa pembelajaran atau fasa mengenali alam pekerjaan mereka. Mungkin kementerian boleh menyediakan program yang baik bagi persediaan ataupun program latihan kepada mereka sebelum mereka terjun dalam industri pekerjaan yang mereka ceburi ini. Tan Sri Yang, menerusi data Jabatan Perangkaan tahun 2022 juga ada menyatakan kira-kira 72.1% lepasan SPM tidak mahu menyambung pelajaran. Mungkin pihak kementerian boleh turut bersama-sama membantu mengatasi masalah ini. Seterusnya, Tan Sri Yang berkenaan bas persiaran. Menurut pembentangan Yang Berhormat Menteri Dewan Rakyat tempoh hari, Seksyen 57 di bawah Fasal 7 yang dipinda, ini mewajibkan semua pemandu-pemandu bas persiaran mempunyai lesen vokasional. Pindaan ini juga bertujuan memastikan syarat mempunyai lesen vokasional adalah seragam kepada semua pemandu bas persiaran dan setara dengan peraturan yang ditetapkan kepada pemandu bas ekspres, bas henti-henti dan bas pekerja. Persoalan saya hari ini, dengan pindaan ini kelak, pemandu-pemandu bas persiaran mempunyai peluang untuk melompat kerjaya ke pemanduan bas ekspres dan lain-lain berkaitan. Jika ya, saya sangat bersetuju kerana ini membuka ruang pekerjaan dan tangga gaji yang lebih berbaloi kepada golongan pemandu bas ini. Ini seterusnya dapat mengurangkan bebanan kepada pemandu bas yang dalam keadaan tekanan kos sara hidup yang makin meninggi. Majikan juga perlu mengambil berat mengenai kebajikan pemandu-pemandu bas kerana mereka tahu ada syarikat lain yang mampu memberi imbuhan dan manfaat yang lebih baik jika mereka tidak dijaga dengan baik. Tan Sri Yang dalam pindaan ini juga menyatakan bahawa kerajaan bercadang untuk meminda fasa 10 Seksyen 88B yang membolehkan kenderaan barangan pendaftaran asing akan turut dikenakan bayaran charge jalan sama seperti dikenakan lain-lain charge kenderaan motor atau kategori kenderaan perdagangan yang memasuki menggunakan infrastruktur jalan raya dalam negara kita. Saya sangat setuju dengan cadangan ini. Namun begitu, bolehkah pihak kementerian menyatakan berapakah kadar fee yang akan dikenakan? Sekiranya kalau tidak keberatan, saya mohon juga kementerian mengadakan satu sesi libat urus bersama syarikat-syarikat yang terlibat dalam pindaan ini supaya mereka mendapat penjelasan yang lebih kukuh dan tidak membebankan pengguna di masa hadapan. Tan Sri Yang, akhir sekali daripada saya
sekiranya pindaan ini dapat mendatangkan manfaat kepada rakyat dan juga negara, saya amat sokong rang undang-undang ini. Saya mohon pihak kementerian juga mengambil maklum akan cadangan-cadangan yang telah saya dan rakan-rakan ahli Dewan yang telah kami ketengahkan demi masa hadapan negara kita. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Waalaikumsalam dan terima kasih. Yang berhormat Tuan Haji Aziz Harifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberinya peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Perkara pertama yang ingin saya sentuh adalah berkaitan dengan pindaan fasa 2 dan 7. Tindakan kerajaan mewajibkan lesen vocational terhadap pemandu bas persiaran adalah bertepatan sekali. Namun, terdapat kelompongan yang saya rasakan apabila kita tidak menitik beratkan perihal usia kenderaan yang diguna pakai. Saya ingin mencadangkan agar pihak kementerian dapat menetapkan usia atau jangka hayat sebuah bas dan dinyatakan di dalam akta bagi memastikan kondisi kenderaan yang digunakan berada di dalam keadaan yang selesa terhadap penumpang serta selamat digunakan. Selain itu, kementerian turut perlu memberikan perhatian terhadap bas-bas persiaran dari negara-negara jiran yang masuk ke Malaysia, khususnya kami di sebelah utara, khususnya dari Thailand atau dari Singapura. Adakah mekanisme yang diguna pakai bagi memastikan mereka yang mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia? Seterusnya, adakah kerajaan berhasrat untuk menyekat pemandu-pemandu dari negara luar yang memiliki saman kesalahan jalan raya untuk keluar dari Malaysia sekiranya mereka belum menjelaskan saman kesalahan jalan raya di negara kita, terutamanya yang melebihi had kelajuan yang dibenarkan? Berdasarkan laporan sebanyak 108,757 saman tertunggak direkodkan oleh polis di Raja Malaysia membabitkan pelbagai kesalahan trafik dilakukan oleh warga Singapura bagi tempoh 2016 hingga 2021 dengan anggaran lebih 30 juta. Tan Sri Yang di-Pertua melalui Fasa 7 Pindaan Seksyen 57 bagi menurunkan had umur individu mendapatkan lesen vocational bagi kenderaan barangan menggunakan motosikal daripada tidak kurang dari 21 tahun kepada tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya had umur ini diturunkan, maka individu yang tergolong dalam umur di antara 18 hingga 20 tahun ini tidak lagi layak bekerja sebagai pekerja P-hailing yang menggunakan motosikal sebagai kenderaan mereka. Mereka akan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan kerana pendapatan kenderaan barangan termasuk menggunakan motosikal yang disediakan di satu-satu perniagaan penantara atau P-hailing di Kawaselia di bawah bentukan undang-undang yang sedia ada. Namun, adakah terdapat sebarang penambahbaikan terhadap mereka yang bekerja sebagai penghantar barangan namun tidak menggunakan motosikal? Sebagai contoh, mereka yang menggunakan e-scooter, e-bike, apakah mereka perlu untuk mendapatkan lesen vocational? Kalau tidak perlu, bagaimanakah kita hendak memastikan kebajikan mereka terjamin sekiranya berlaku kemalangan? Perkara yang seterusnya, Tan Sri Yang Pertua ialah berkaitan dengan pindaan fasa 3. Saya ingin mencadangkan agar setiap pegawai yang bertugas hendaklah dipakai kamera badan demi keselamatan mereka di samping dapat mementeras kegiatan rasuah. Tugas penguatkuasa undang-undang di jalan raya memberikan cabaran besar terhadap pegawai JPJ.
Sebagai contoh, pada 12 November 2020 di Jitra Kedah, 5 individu daripada satu keluarga telah membuat provokasi terhadap pegawai JPJ dengan menggunakan kata-kata kesat dan seorang individu telah menyerang pegawai bertugas dengan parang. Tan Sri Yang Pertua, kejadian berlaku berikutan keinginan mereka menghentikan kenderaan mereka selepas diarah oleh pegawai peronda JPJ. Tan Sri Yang Pertua, saya rasa banyak perkara-perkara telah pun disentuhkan oleh ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Jadi dengan ini saya menyokong pindaan RUU Pengangkutan Jalan 2023 yang telah dibentangkan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat Tuan Haji Aziz Arifin. Dengan hormat dipersilakan Yang Berhormat Tuan Husin Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut berbahas rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Sejenak saya berhajat kalau kita boleh renungkan. Bayangkan kalau hari ini tak ada JPJ, tak ada polis di jalan raya. Apa agaknya jadi di jalan raya di seluruh negara? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adik-adik senator yang dirahmati Allah, saya kadang-kadang antara dua, kita bincang pindaan Seksyen 57, Defensive Driving Course, dengan izin. Dia berada di antara bimbang tetapi mahu. Sangat bagus hasrat untuk kita menurunkan kelayakan daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Membuka ruang untuk anak muda untuk terlibat sama dalam memulihkan pembangunan negara. Banyak tadi disebutkan tentang jumlah berapa persen. Sekarang ni orang yang terlibat secara langsung hampir full time dengan e-hailing misalnya. Tetapi bila diperkenalkan lesen baru ini dengan umur ini yang diizinkan ini, artinya kita mula merasa bimbang. Apakah nanti di tengah bandaraya maupun di bandar pusat-pusat bandar yang kecil akan berlaku pelumba-pelumba bandar yang kita tengok hari ini pun sudah berlaku walaupun di umur yang lebih tinggi. Saya fikir yang ini Datuk Seri Yang Dipertua, JPJ khususnya perlu memikirkan untuk program mendidik, educate ini program yang sangat berat dan ini sebenarnya yang nanti mampu merubah sikap secara keseluruhan. Saya yakin kalau ini boleh dibuat, insya-Allah dia akan mampu membuat satu perubahan dan anjakan yang baru. Saya pernah di Vientiane di Laos. Tuan-tuan, di tengah bandar Vientiane, bandar yang kecil, tetapi dia punya polisi kenderaannya tak boleh lebih daripada 50 km sejam. Saya pun tak setuju sebab terlalu slow. Tetapi oleh kerana dah dididik dan dibudayakan sebegitu, tindakan tegas dibuat, namun hasilnya sangat baik. Tak ada speeding car, kereta-kereta yang laju di tengah-tengah bandaraya Vientiane. Saya pernah satu ketika, ini satu juga pendidik, tetapi mungkin bagi pihak JPJ Timbalan Menteri Pengangkutan. Di suatu negara, saya berjalan dalam satu lokasi, seorang polis tahan seorang penunggang motor, tetapi yang motornya dah sengit, tinggal satu skru saja. Bukan motor, nombor platenya sengit. Dia boleh keluar pergi ambil skru dalam kereta. Ini JPJ sana lah. Dia boleh pergi dan dia kena diletakkan balik. Tu dia diskrukan. Saya terfikir indahnya bagaimana seorang penguat kuasa jalanan tetapi mempunyai sentuhan hati yang begitu rapat dengan pengguna jalan raya. Apakah ini mampu dibuat ataupun ini hanya mungkin satu gambaran yang saya pernah lihat, tapi saya fikir tidak pelik untuk berlaku satu pembentukan budaya yang lebih baik di kalangan penguat kuasa dengan masyarakat supaya ada sentuhan kebersamaan.
Sebab itu saya nak sentuh juga sini. Selalu orang-orang kita kesian JPJ selalu dihubung kaitkan dengan rasuah dan lain-lain. Kita tak minat benda ini berlaku. Tetapi bagaimana usaha boleh dibuat oleh pihak kementerian supaya jadikan program mendidik para penguatkuasa kita ini supaya imej yang tidak bersih ini kita kembalikan kesuciannya. Minta maaf bahasa itu tepat atau tidak. Kemudian saya nak sentuh juga tentang satu dari yang disebut tadi itu berhubung dengan section fasa 8 section baru 63A. Ini adalah suatu program alat teknologi baru untuk mengesan lebihan muatan atau berat di jalan raya. Saya fikir ini satu program yang sangat bagus. Sangat bagus. Yang disebutkan di situ ialah penggunaan HSWIM ataupun High Speed Weight in Motion dengan izin. Saya ingat perkara ini perlu disegerakan. Namun, apakah sudah ada beberapa lokasi yang sudah dibuat? Kalau benda ni, kalau HSMW ini, WIM ini mampu digerak, saya fikir peratus yang dianggap rasuah jalanan ini akan dapat diturunkan dengan cepat. Dan pengguna ataupun pemilik lori kenderaan berat ini dengan sendiri dia terasa lebih telus sebab diukur dengan alat yang khusus, dicas menurut kadar jumlah lebihan muatan dan dibayar tanpa di situ ada rundingan yang lain. Dan juga akan mengurangkan tempoh kenderaan itu diletakkan di tempat tertentu, ambil masa yang panjang untuk diproses yang bakal merugikan pengusaha. Yang akhir, Tan Sri Yang Di-Pertua ialah isu pertukaran milikan interim. Dah banyak sahabat-sahabat sebut, saya nak sebut sikit saja, iaitu kita berlaku pertukaran nama ini daripada peniaga kereta, daripada penjual kepada peniaga kereta. Sikit saja saya nak sebutnya ialah, tak sempat masa dah habis, sikit saya nak sebutnya ialah semasa tempoh pemunya kenderaan berpindah kepada pembeli yang akan menjual balik. In case ada sebarang bentuk kekurangan, kerosakan, apa-apa liability kepada kenderaan tersebut, apakah ada sebarang undang-undang yang mampu dicaskan kepada pemilikan sementara itu interim ini yang akan menyelamatkan hak milik asal tuan punya kereta tersebut. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Datin Ros Suryati Alang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana membenarkan saya turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Saya ingin terus membahas isu yang saya ingin bawa dalam RUU ini. Adalah pertamanya yang menyentuh pasal 8 iaitu seksyen baru yang diperkenalkan, iaitu dengan memasukkan seksyen 63A ke dalam Akta 333 ini. Seksyen ini antara lain adalah berkaitan dengan alat penimbang atau mesin penimbang. Ini sangat penting kerana kawal selia dapat dilaksanakan oleh pihak berkuasa mengenai lori-lori muatan yang saya lihat selalu melebihi muatan di atas jalan raya. Ini bukan sahaja membahayakan pengguna jalan raya, tetapi juga menjadikan jalan raya kita mudah rosak dan berlubang, dan pihak kerajaan kena mengeluarkan ratusan juta ringgit untuk selenggara, turap semula, tampal dan lain-lain. Oleh kerana saya menyentuh mengenai perkara ini, saya juga ingin tahu bagaimana pihak berkuasa dapat memantau lori-lori di atas jalan raya yang memandu melebihi had laju. Perbuatan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengejar trip dan mengaut keuntungan peribadi dan juga syarikat. Saya ingin memberi contoh jalan ke pusat pelancongan Cameron Highland. Kebiasaannya lori besar juga menggunakan jalan biasa seperti mana kereta lain.
Dan biasanya lori-lori ini akan mengekori dari belakang kereta dengan kadar yang laju dan rapat. Ini seterusnya membimbangkan pemandu apabila cuba memberi laluan atau cuba membuat potongan. Dan adakah ini juga terangkum dalam Seksyen 44 Akta 333 iaitu tentang kesalahan memandu, iaitu antara lain meletakkan kesalahan kepada pemandu kerana kelalaian alkohol, dadah dan sebagainya. Pohon Kementerian menjelaskan perkara ini. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai kebajikan penunggang P-Hailing yang terdapat dalam pindaan RUU ini. Adakah perlindungan diberi kepada penunggang P-Hailing dari segi kebajikan, pembayaran upah dan juga permohonan untuk lesen vocational? Kawaselia harus dilakukan oleh kerajaan agar ia tidak terlalu ketat dan bagi membenarkan sektor ini berkembang dengan lebih maju. Di kesempatan ini juga saya ingin menyeru kepada mereka yang terlibat dengan P-Hailing ini agar janganlah terlalu gairah menunggang dengan keadaan laju dan berbahaya apabila memberi perkhidmatan kepada pengguna. Ingatlah dan hormatilah kepada pengguna jalan raya lain dan membawa kenderaan dengan keadaan berhemah dan cermat. Nasihat saya kepada orang ramai yang sering menggunakan perkhidmatan ini, janganlah memaksa penghantar P-Hailing untuk segera menghantar makanan dan barang-barang keperluan yang mereka order dengan izin. Bertimbang rasalah kepada mereka agar kesejahteraan semua terpelihara. Tan Sri Yang di-Pertua, yang terakhir saya ingin menyentuh mengenai pindaan Seksyen 3 iaitu memberi punca kuasa ataupun mandat kepada menteri dalam menetapkan pakaian seragam kepada JPJ yang sebelum ini pindaan hanya diberikan kepada ketua pengarah. Pada dasarnya saya tidak mempunyai sebarang bantahan mengenai pindaan ini. Cuma yang saya ingin bangkitkan adalah ketulinan pakaian seragam penguatkuasa agar ia tidak mudah untuk ditiru atau dipalsukan. Kita sedia maklum bahawa pakaian seragam tentera dan polis kita mudah dijahit di semua atau dipalsukan oleh mana-mana pihak. Malah ada pingat atau lencana penguatkuasa mudah dibeli dari negara jiran. Soalan saya, sejauh manakah kementerian dapat memantau dan menjamin keaslian pakaian seragam penguatkuasa ini? Dan adakah ada cadangan untuk setiap pegawai ini dilengkapi dengan kamera badan demi membentras rasuah dan melindungi hak penguatkuasaan ketika menjalankan tugas? Tan Sri Yang di-Pertua, itu saja perkara yang saya ingin huraikan dan saya menyokong pindaan-pindaan yang terangkup dalam rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datin Ros Suryati Alang. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Timbalan Yang di-Pertua, terima kasih kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang Akta Pengangkutan Jalan 2023, pindaan 1987. Tuan Yang di-Pertua, merujuk saya kepada pindaan Seksyen 2 tentang orang kata apa, pengoperasian bas-bas persiaran. Bila berlaku kemalangan di jalan raya, sudah pasti 2-3 benda aspek yang kita ambil perhatian, ambil tindakan, iaitu tentang kondisi bas itu sendiri, dari segi pemanduan. Yang ketiga, dari segi tempat kejadian, jalan. Jadi tentang kondisi bas juga merupakan salah satu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini.
Jadi sebab tu kita mencadangkan supaya penyelenggaraan bas oleh syarikat-syarikat bas, oleh pihak-pihak pengusaha-pengusaha bas, supaya membuat penyelenggaraan yang berkala. Dan juga kita nak minta supaya pengauditan, elemen pengauditan bagi pastikan bas sentiasa dalam keadaan terbaik. Bas yang terbaik, pemanduan yang beretika, pemanduan yang terlatih, yang profesional, menyebabkan kita pelanggan ataupun pengguna-pengguna bas yakin untuk kita naik ke sebuah bas. Jadi kalau kita tengok bas pun, tempoh hayat pun entah lama, entah bila. Dengan driver yang kita tak meyakinkan kita untuk kita nak naik bas tu, sudah pasti ianya tidak memberi rasa selamat kepada penunggang, pada kita sebagai pengguna-pengguna perkhidmatan bas. Jadi sebab tu kita nak minta supaya peraturan-peraturan ini, orang kata apa, pematuhan dari segi undang-undang tentang pengauditan, tentang penyelenggaraan ini dapat diperkemaskan oleh pihak JPJ. Dan kita juga kod pihak Jabatan Pengangkutan Jalan boleh bagi data kat kita, kemalangan, terutamanya kemalangan maut, yang punca kemalangan maut tadi mungkin disebabkan dari kelalaian pemandu kita ataupun disebabkan oleh kondisi bas itu sendiri ataupun disebab-sebab lain. Jadi kita pohon untuk diberikan maklumat kepada kita. Yang kedua, pindaan kepada Seksyen 3 rasional. Kita nak tanya di sini, rasional diberikan punca kuasa iaitu mandat kepada menteri. Kalau sebelum ni padan dengan pengarah, ketua pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan. Jadi diberikan pula kepada Yang Berhormat Menteri. Apa rasional dia? Kemudian seperti yang disebut oleh sahabat YB senator kita yang lain, kita nak mintalah supaya pegawai-pegawai petugas JPJ ini sentiasa memakai pakaian yang diputuskan. Dan kes-kes, adakah berlaku kes-kes penyamaran oleh pegawai-pegawai JPJ, pegawai-pegawai pengangkutan jalan. Kadang-kadang seperti yang disebut tadi, di mana-mana boleh dapat pakaian JPJ. Mungkin berlaku penyamaran dan sebagainya. Begitu juga dengan penyalahgunaan pakaian JPJ tadi untuk kes-kes yang tak melanggar undang-undang. Jadi kita nak minta juga supaya benda tu diberikan perhatian. Jadi kita nak minta juga seperti yang disebut oleh banyak pihak tentang untuk mengelakkan tohmahan kepada puak kuasa kita, pegawai JPJ kita, supaya kamera badan tu dapat kita boleh mula gunakan. Jadi sebabkan masa dah cukup, jadi saya dengan ini mahu menyokong rang undang-undang pengangkutan 2023. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris atas perbahasan tadi. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Manolan Muhammad. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Salam sejahtera, salam madani. Kerana memberi peluang kepada saya untuk bahas dalam Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Dan kita tengok ini satu pindaan akta yang baik untuk salah satu untuk mengurangkan kadar kemalangan di negara kita.
Dan saya tengok di sini adalah berkenaan dengan yang pertama iaitu Seksyen 13A berkenaan dengan pemilikan interim kenderaan motor ini yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi itu UCD ya, Used Car Dealer. Jadi di sini sekarang ini telah dibenarkan di mana pemilik asal tersebut boleh UCD tersebut dia akan membeli kereta daripada pemilik asal dan selepas satu tempoh dia akan dipindah bilik kepada UCD tersebut. Dan soalan dia, adakah jaminan kepada pemilik asal tadi sekiranya kereta itu telah disalahguna, seperti sebagai contoh kereta tersebut telah disewakan kepada orang lain, sebab banyak kes yang berlaku di luar sana di mana Yuska ini apabila mereka mengambil kereta tersebut tetapi apabila mereka tidak dapat menjual kereta tersebut dan mereka telah sewakan kepada orang lain. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kereta tersebut masih ada hutang di bank, adakah UCD tersebut boleh memindah milik tersebut kepada UCD sekiranya mereka tak dapat jual? Dan sekiranya mereka juga tak dapat jual, adakah pemilik asal tersebut boleh mengambil semula kereta tersebut sekiranya ada pembeli yang baru yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh UCD tersebut? Sebab ini banyak sebenarnya kalau kita tengok perpindahan kenderaan ini, banyak yang tidak menyebelahi pemilik asal, tetapi undang-undang kita mungkin banyak menyebelahi UCD ini. Jadi itu soalan saya. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan pindaan Seksyen 56 iaitu berkenaan dengan penurunan tempoh hak umur daripada 18 ke 20 daripada 21 ke 18. Ini bagi saya satu langkah yang baik yang dibuat oleh kerajaan di mana kita memberi peluang kepada anak muda khususnya gig ekonomi ini untuk mereka mencari wang tambahan, duit tambahan mereka. Tetapi kita tengok sekarang ini memang banyak di media sosial dan juga rakan-rakan yang berhormat senator banyak mengatakan pemandu-pandu P-hailing ini mereka mengejar trip dan untuk mendapat trip yang banyak, dapat bayaran yang banyak. Tetapi adakah pihak kementerian bercadang untuk mengadakan satu kursus training secara online? Tak perlu mereka pergi ke kursus yang telah diadakan oleh JPJ, tetapi secara online untuk mereka bagaimana untuk menunggang motosikal yang lebih baik untuk keselamatan mereka juga, untuk keselamatan penunggang-penunggang lain. Sebab banyak juga kalau kita tengok di syarikat-syarikat MNC, multinational company yang telah mengadakan latihan ini secara maya. Saya cadangkan mungkin kementerian boleh mengaturkan training tersebut untuk menggalakkan penunggang-penunggang P-hailing ini untuk mereka memandu dengan lebih cermat untuk menjaga keselamatan mereka dan juga keselamatan orang ramai. Dan yang terakhir iaitu Seksyen baru 63A di mana kita tengok sekarang ini telah ditukar alat penimbang kepada mesin penimbang. Memang kita tengok di highway jalan raya ini banyak tempat-tempat timbang JPJ ini untuk nak sukat sama ada lori tersebut melebihi had muatan yang dibenarkan ataupun tidak. Jadi apakah tujuan kerajaan dan juga kementerian dengan menambah itu bergerak sistem penimbang bergerak elektronik dan berkomputer ini, berapakah jangkaan mereka untuk mengurangkan kenderaan yang melebihi had muatan ini, dan juga apakah dengan pengenalan mesin penimbang ini kita dapat mengurangkan jalan-jalan di luar bandar ni, khususnya lori-lori balak ni banyak di luar bandar yang memang jalan teruk sebab memang tak ada mesin penimbang JPJ. Tetapi dengan adanya mesin penimbang yang boleh bergerak mobile ini, Datuk Yang di-Pertua, apakah sasaran kerajaan untuk mengurangkan
lori yang melebihi had ini, Datuk Yang Pertua. Saya rasa itu saja bagi saya, dan yang itu saja daripada saya. Apapun saya menyokong Akta Pengaturan Jalan Pindaan 2023. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan yang berhormat Tuan Manolan Mohamad atas perbahasan tadi. Sekarang saya menjemput Yang berhormat Datuk Paul Igai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, Timbalan Dipertua, kerana memanggil saya untuk membahas RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2023. Excuse me. RUU ini memang perlu dibuat pindaan dibuat masa sekarang dan tepat sekali untuk menambah baik peraturan dalam penyelesaian apa saja masalah telah dan mungkin akan terjadi. Atau yang betul, ramai remaja yang sekarang berkecimpung dalam e-hailing dan tidak mempunyai insurans seperti yang sesuai, seperti perkeso kerana mungkin tak tahu ataupun ada sebab yang lain. Memang kita tahu juga adalah insurans untuk e-hailing seperti Grab car driver, pemandu Grab. Akan tetapi, Datuk, penunggang sentiasa membayar 30 sen setiap kali menggunakan perkhidmatan itu untuk membayar pembayaran insurans. Soalannya, bagaimanakah keadaan perlindungan dan ditetapkan dalam insurans itu yang agak dengan pembayaran asuran untuk seperti tambahan tadi 30 sen. Soalannya, adakah cara itu normal atau sah? Menyentuh fasa 2, iaitu pemandu bas sekolah dan pemandu bas pelancong diperlukan mengambil lesen pemandu vocational. Adakah ini merangkumi kesemua pemandu bas, khususnya pemandu kenderaan berat? Dan bagaimanakah ujian ini akan dilaksanakan khususnya untuk pemandu bas di pekan kecil, di pengalaman dan juga pemandu motosikal? Adakah ujian akan diberi atau diberi percuma atau disubsidiskan? Menyentuh fasa 4, pemilik sementara pendaftaran kenderaan. Adakah pendaftaran sementara hak milik melibatkan penjualan motosikal kepada UCD, used car dealer? Soalan berkaitan jual beli kenderaan terpakai iaitu adalah UCD wajib memastikan kenderaan terpakai itu guaranteed, tidak bermasalah dalam masa ditentukan dan mendapatkan sijil pemeriksaan daripada Puspakum seperti roadworthy certificate seperti di negara yang luar. Saya mohon penjelasan bagaimanakah undang-undang ini dapat mengawal selia kenderaan terpakai atau recondition kenderaan dengan izin yang diimport dari luar negara dan menentukannya bukan kenderaan curi atau bermasalah teknikal lain. Dengan itu, Datuk Timbalan Speaker, saya mohon menyokong. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Paul Igai atas perbahasan tersebut. Sekarang saya menjemput pembahas yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Zuraina Musa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mohon maaf tadi apabila nama saya dipanggil, saya berada di klinik. Hari ini tak berapa sihat, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua untuk mengizinkan saya menyertai perbahasan pindaan terhadap Rang Undang-Undang Pengangkutan Pindaan 2023.
Seperti kita sedia maklum, Akta Ibu kepada Pindaan ini, Akta Pengangkutan Jalan 1987 adalah bertujuan untuk menyediakan persekitaran pemanduan kenderaan motor yang seragam, selamat dan efisien di jalan raya. Seperti mana yang dibentangkan oleh YB Timbalan Menteri, pindaan RUU ini merangkumi 5 perkara. Untuk tujuan perbahasan saya akan fokus kepada satu perkara sahaja. Fokus saya adalah kepada pindaan Seksyen 56 yang menetapkan syarat atau kelayakan mempunyai lesen vokasional hanya kepada individu yang mempunyai lesen memandu kompeten sepenuhnya sahaja. Kerajaan telah mewajibkan semua individu yang bekerja sendiri dalam sektor perusahaan, penghantaran barangan agar mendaftar dan mencarum dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah PEKESO. Saya menyambut baik usaha kerajaan untuk memperhalusi dan memperbaiki akta ini untuk memantau sektor P-hailing. Sesungguhnya sektor ini mempunyai banyak potensi dan perlu dikawal bukan sahaja demi keselamatan jalan raya tetapi juga untuk pembangunan ekonomi, inovasi dan keselamatan sosial negara. Sektor P-hailing ini jika tidak dikawal akan membawa risiko di mana ia akan menarik minat individu yang berpendidikan tinggi untuk melakukan pekerjaan semi-skill dengan izin kerana ia membawa pendapatan jangka masa pendek yang lebih lumayan berbanding dengan pekerjaan tetap. Akan tetapi, jika perkara ini berlaku, memang benar mereka akan mendapat gaji lebih lumayan, tetapi mereka juga tidak akan mendapat penyimpanan hari tua kerana tiada simpanan KWSP dan pihak industri pula akan kehilangan tenaga mahir dan sekaligus menjejaskan kebolehan negara bersaing dan menarik pelaburan. Tetapi ia juga membawa kebaikan daripada segi membuka ruang dan peluang untuk individu-individu mendapat pendapatan tambahan bagi menanggung kos sara hidup yang semakin meningkat. Nak harapkan majikan untuk menaikkan kadar gaji pekerja memang lambatlah tanpa kuasa pasaran, market forces dengan izin atau intervensi kerajaan. Saya mempunyai 3 persoalan dan cadangan untuk pihak kementerian. Yang pertama, 1, bolehkah kerajaan juga mempertimbangkan syarat lesen ini juga mewajibkan pencaruman KWSP kepada orang yang bekerja sendiri berturut-turut untuk 3 tahun. Ini untuk memastikan individu-individu yang melakukan pekerjaan ini secara tetap dan sepenuh masa juga akan mempunyai simpanan hari tua kelak. Kedua, saya ingin tahu bagaimana proses pelesenan ini akan diaplikasikan ke atas pemandu yang bekerja sendiri khususnya mereka yang bekerja dengan platform P-hailing. Saya khawatir jikalau proses ini akan menjadi beban kepada pemohon dan sekaligus menutup peluang untuk melibatkan diri dalam sektor ini. Ketiga, adakah keperluan lesen ini kepada pemandu yang bekerja sendiri akan membawa implikasi bahawa keretanya perlu melalui pemeriksaan keselamatan Puspakom? Jika ia dan memandangkan monopoli Puspakom akan berakhir pada 31 Ogos 2024 dan kementerian telah mengumumkan syarat komprehensif untuk syarikat pemohon baru, apakah perancangan kerajaan untuk memastikan sekurang-kurangnya ada satu pesaing baru di setiap negeri demi perkhidmatan lebih baik kepada rakyat Malaysia secara amnya? Sektor P-hailing ini merupakan salah satu cara di mana teknologi dan inovasi sedang mara ke hadapan tanpa mengambil kira kawalan undang-undang yang makin hari makin lapuk dan memerlukan pembaharuan. Usaha kementerian dalam membawa RUU ini bersama 2 RUU lain untuk mengawal selia sektor ini patut dipuji. It's not an easy job and a balancing act dengan izin. Tuan Yang Dipertua, itu sahaja yang saya ingin bangkitkan memandangkan kita makin dekat dengan musim perayaan dan sejajar dengan RUU yang berkaitan keselamatan jalan raya. Saya ingin mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dan berjaga-jaga sewaktu pulang ke kampung masing-masing. Selamat Hari Raya kepada semua. Saya dengan ini menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Haja Zuraina Musa atas perbahasan tadi. Sekarang saya menjumpa Datuk Haji Hasbi
bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan, untuk menjawab. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat senator yang telah pun begitu prihatin tentang undang-undang pindaan yang kita buat demi untuk pengguna-pengguna jalan raya dan anak-anak muda kita yang kini berkecimpung dengan e-hailing. Jadi saya ingin nak menjawab satu persatu mengikut susunan yang bertanya. Iaitu pertama ialah yang disuarakan, yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Datuk Senator Kawadas, iaitu tentang bas persiaran terbakar dan sebagainya. Cadangan diambil maklum tentang dan akan diteliti dengan lebih terperinci di peringkat pelaksanaan oleh APAD dan JPJ kelak, terutama sekali dengan keperluan vocational dan sebagainya ini, ya, sudah memang akan diperketatkan, terutamanya on the checking pengesahan yang di maintenance kepada bas dan sebagainya, seperti bas-bas lain yang memerlukan periodical punya maintenance dan check up, so called dengan izin, iaitu pengauditan kepada kenderaan-kenderaan bas dan sebagainya, begitu dengan teksi dan sebagainya. Dan cadangan pelaksanaan audit pengoperasian bas ini sememangnya dilaksanakan secara berterusan, ya, oleh pihak JPJ dan dapat perkara ditingkatkan mengambil cadangan YB Senator. Jadi apa-apa pun perkara yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan sama ada peraturan jalan di bawah Akta 33 maupun syarat permit bas persiaran di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, pihak syarikat atau pengendali bas ekspres boleh diambil tindakan yang sebenarnya berdasarkan kepada peruntukan yang dibenarkan di bawah undang-undang, termasuk membatalkan atau menggantung permit bas tersebut, ya, kalau didapati bersalah. Dan berkaitan pula dengan strategi MOT menunjukkan inovasi untuk melomat ahli-ahli yang berhormat senator, JPJ senantiasa mengambil perhatian terhadap pandangan dan komen yang dibungkam oleh rakyat, terutamanya mengenai tahap penyampaian perkhidmatan jabatan. Dan juga untuk makluman pihak JPJ dalam proses pelaksanaan pendigitalan perkhidmatan Trust JPJ. Antara inisiatif pendigitalan yang telah dilaksanakan adalah sistem JPJ EBIT, JPJ EQ, My JPJ E-Aduan dan juga portal awam MySikap, yang sekarang ini adalah plan-plan pembangunan dan juga strategi yang dibuat oleh kementerian, ya. Berhubungan isu dengan tindakan tata tertib terhadap anggota JPJ, bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku apabila suatu dalam aduan diterima mengenai tata kelakuan pegawai di kaunter, pegawai tersebut akan diarahkan untuk bertugas di unit seksyen yang lain sehingga siasatan ke atas aduan tersebut diselesaikan. Sekiranya pegawai tersebut didapati bersalah, pegawai tersebut akan dikenakan tindakan mengikut peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib. Selain daripada itu, pegawai tersebut juga akan diarahkan untuk melaksanakan penugasan yang lain. Manakala perhubungan dengan pembangunan bagi JPJ, terdapat beberapa proyek pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022, termasuklah pembinaan bangunan baru JPJ Cawangan Muar, pembangunan kompleks JPJ Cawangan Sarike di Sarawak, program penaikan taraf bangunan-bangunan pejabat JPJ seluruh Malaysia, menaik taraf tempat pemeriksaan kenderaan JPJ di seluruh Malaysia, dan penyelenggaraan sistem awas dan penyelenggaraan sistem kerangka utama, iaitu mainframe, ya. Dan berkaitan dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Musaddaq Haji Ahmad, ada dua perkara yang telah pun dibangkitkan, tiga perkara yang dibangkitkan, ya. Pertama ialah isu yang dibangkitkan iaitu tentang lambakan kenderaan dijual dalam pelbagai platform ini, ya. Isu yang dibangkitkan tiada kaitan sebenarnya dengan pertukaran hak milik secara interim. Isu yang dibangkitkan adalah merujuk kepada kenderaan motor yang telah tidak ditukar hak milik atau dijual dengan mematuhi peraturan sedia ada. Menjurus kepada isu kenderaan mempunyai pemunya yang telah meninggal dunia, proses pertukaran hak milik perlu dilengkapkan dengan memenuhi peraturan lain yang berkaitan tukar hak milik kepada waris terlebih dahulu
dalam sebelum proses pertukaran hak milik kenderaan boleh dilaksanakan di JPJ yang selalu kita sebut iaitu probate. Apa-apa yang tergantung, orang meninggal tak sempat nak tukar nama, yang tinggal kenalah probate kepada yang akan bertanggungjawab untuk menukarkan nama pemilikan kereta. Seterusnya ialah kaedah tentang mengawal selia kenderaan yang tidak sah. Perkara ini sememangnya telah berada di bawah pemerintahan JPJ. Namun ianya lebih berada di bawah tanggungjawab pemunya kenderaan asal yang perlu memastikan sebarang pertukaran hak milik kenderaan dilaksanakan mengikut peraturan sedia ada. Tak ada istilah shortcut. Kalau shortcut inilah yang mudah kadang-kadang kita terperangkap ataupun mungkin terperdaya juga. Ya. Dan seterusnya, apakah beza tukar hak milik sementara dan kekal? Proses pertukaran pemilikan secara interim atau ini akan ini akan memboleh atau yang sementara atau yang kekal, iaitu akan membolehkan hak milik pertukaran pemilikan secara interim ini akan membolehkan hak milik kenderaan itu dipindah dari pemilik asal kepada UCD. Pihak UCD pula membeli kenderaan tersebut bukan bagi tujuan pemilikannya sendiri, tetapi bagi tujuan menjual semula kepada pihak yang ketiga. Sekiranya tidak dijual kepada pemilik baharu selepas 6 bulan, pemilikan kenderaan berkenaan akan bertukar secara kekal kepada UCD. Ya. Di bawah skop pertukaran hak milik kekal, kenderaan ini itu dijual terus kepada pemilik baharu dan terus menjadi hak kekal pemilik baharu. Pemilik baharu perlu melengkapkan proses pertukaran hak milik kekal seperti melengkapkan proses pemeriksaan kenderaan di pos Pakom dan membayar fee pertukaran hak milik yang ditetapkan. Ya. Seterusnya, yang persoalan yang dibangkitkan oleh Senator Datuk Haji Yang Berhormat Datuk Senator Haji Hussein Awang, iaitu isu kemalangan jalan raya. Apakah silibus pendidikan keselamatan jalan di Institut Memandu? Kementerian mengambil maklum mengenai perkara ini. Kurikulum sedia ada senantiasa dikaji dan diteliti bagi memastikan ianya senantiasa relevan dan berupaya mengurangkan kes kemalangan dan mendidik orang ramai menjadi pemandu yang lebih selamat. Kerajaan senantiasa melaksanakan program keselamatan jalan di seluruh Malaysia. Sebagai contoh, program Safety Awareness dan Focus Advocacy for Road Users dengan izin telah dilaksanakan di JPJ di seluruh negara dengan memfokuskan kumpulan sasar berbeza dalam memberi kesedaran tentang keselamatan jalan raya, khususnya penunggang motosikal. Pada tahun 2023 pula, pihak JPJ telah merangka untuk melaksanakan lebih 80 program meliputi pelbagai skop kempen keselamatan jalan raya di seluruh negara. Seterusnya, melalui pelaksanaan pendidikan keselamatan jalan raya di bawah PKJR, iaitu bahagian keselamatan jalan raya, elemen keselamatan jalan raya akan turut diterapkan di peringkat taska, prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah rendah. Program usaha sama antara MOT dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah bertujuan melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah dan memudayakan keselamatan jalan raya, seterusnya membentuk masyarakat yang peka terhadap kepentingan keselamatan jalan raya. Selain daripada program advokasi dan program keselamatan jalan raya, aktiviti-aktiviti penguatkuasaan juga senantiasa dilaksanakan oleh JPJ bertujuan memastikan orang ramai mematuhi peraturan jalan semasa memandu di atas jalan raya. Berkaitan dengan persoalan infrastruktur jalan raya penyumbang kepada kemalangan, memang benar kajian telah pun dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia iaitu MIROS, merumuskan bahawa faktor utama berlakunya kemalangan atas jalan raya sehingga menyebabkan kematian berpunca daripada sikap manusia lebih daripada 80% daripada punca utama, diikuti dengan keadaan rekaan, kondisi dan binaan infrastruktur jalan dalam 13% punca kemalangan, dan akhirnya dalam lingkungan 7% adalah berpunca daripada keadaan roadworthiness ataupun aspek teknikal kenderaan motor yang digunakan. Berkaitan dengan isu tonto, sejauh mana kewujudan tonto yang mengganggu anggota JPJ, perkara ini ditangani secara berterusan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dengan mendapatkan kerjasama daripada pihak Polis Diraja Malaysia semasa pihak JPJ melaksanakan operasi-operasinya. Anggota JPJ itulah
juga telah dibekalkan dengan senjata api sebagai perlindungan diri daripada ancaman pihak tuntut terlibat, iaitu tentang sejauh mana talian aduan dapat mengurangkan keselamatan jalan raya. Talian disediakan senantiasa terbuka untuk orang ramai mengemukakan sebarang aduan. Seterusnya ialah perbahasan yang isu-isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Johannes Abdul Aziz, iaitu Seksyen 57 bertujuan mewajibkan PSV bagi bas persiaran. Pada masa ini, lesen vokasional adalah wajib kepada semua kenderaan perkhidmatan awam termasuk bas sekolah, bas mini, bas henti-henti, bas sewa seperti dimaklumkan oleh kerana semua kenderaan berkenaan jatuh di bawah klasifikasi atau kelas kenderaan perkhidmatan awam. Berkaitan dengan tarifan bas persiaran termasuk ben persiaran, memang benar termasuk termasuk kerana jenis badan van itu termasuk di bawah suatu bas dan akan dilesenkan sebagai bas persiaran, walaupun hanya sebuah van. Tentang pemandu yang berbahaya adalah kita memang senantiasa mengambil maklum dan senantiasa dilaksanakan di bawah skop peraturan dan perundangan yang sedia ada. Dan persoalan pula berkaitan dengan terdapatnya perundangan menarik lesen vokasional mereka sekiranya melanggar peraturan. Memang benar telah terdapat peraturan atau peruntukan semasa di bawah Akta 33 yang membolehkan pihak berkuasa iaitu JPJ membatalkan atau menggantung atau menahan urus niaga bagi memperbaharui lesen masing-masing. Tentang mengejar tempahan P-Hailing ini, Kementerian menyedari isu ini dan perkara ini akan dikawal selia kelak di bawah pengawal seliaan perkhidmatan P-Hailing kelak oleh APAD dan LPKP Sabah dan Sarawak setelah undang-undang ini diluluskan. Tentang caruman SKSPS, proses caruman ini boleh diperolehi daripada laman web atau dengan menghubungi pihak perkeso untuk maklumat lanjut. Caruman SKSPS adalah diwajibkan kepada individu yang bekerja sendiri. Berkaitan dengan pembahasan persoalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Senator Datuk Amran Azhar Abu Hanifah, iaitu tentang industri P-Hailing, berkaitan dengan apakah ada perbincangan dengan operator dan majikan P-Hailing untuk tanggungjawab untuk tanggungan caruman. Kita mengambil maklum akan cadangan ini dan MOT akan mengadakan sesi libat urus kelak dengan pihak-pihak syarikat ini. Tentang penurunan isyuhat umur lesen vokasional, iaitu kita mengambil maklum dan proses mendapatkan lesen vokasional melibatkan penunggang P-Hailing akan ditambah baik dengan mengambil pandangan syur daripada Yang Berhormat. Kementerian juga bekerjasama dengan syarikat-syarikat P-Hailing seperti dengan pihak Shopee bagi membangunkan program latihan yang selamat kepada penunggang P-Hailing. Memang sudah ada yang dibuat dalam pipeline kita. Yang dia persoalan seterusnya ialah iaitu tentang kadar fee ini. Kadar fee yang ditetapkan sekarang adalah ringgit Malaysia 20. Charge fee ini dikenakan kepada kenderaan perdagangan negara asing luar negara yang memasuki Malaysia. Dan kita mengambil maklum atas cadangan YB dan akan ambil kira kelak dalam proses pelaksanaannya nanti, insya-Allah. Kepada Yang Berhormat Tuan Haji Aziz Arifin, tentang persoalan yang dibangkitkan iaitu lesen PSB juga, seperti jangka hayat bas. Jangka hayat untuk bas seperti bas persiaran telah pun ditetapkan pada masa ini. Had usia maksima penggantian bas persiaran di semenanjung Malaysia ialah 15 tahun. Semua bas terlibat wajib lulus pemeriksaan berkala di Puspakom bagi memastikan tahap roadworthiness kenderaan terbabit. Tentang perkara berkaitan dengan apakah kerajaan berhasrat untuk menyikat kenderaan asing yang tidak menyelesaikan samannya. Kuasa untuk menahan kenderaan motor asing yang mempunyai perkara yang tidak selesai
telah diperuntukkan di bawah Akta 333. Perkara ini akan diteliti lagi dengan lebih lanjut bagi tujuan pelaksanaannya kelak, ya. Kerana banyak juga saman yang tertunggak, memang betul, ya. Dan seterusnya ada penurunan umur lesen PSV. Pada masa ini hanya penggunaan kelas-kelas kendaraan motor yang berdaftar dan dilesenkan sahaja dibenarkan sebagai suatu kenderaan barangan atau kenderaan perkhidmatan awam. Kenderaan e-skuter pada masa ini adalah tidak dibenarkan digunakan sebagai kenderaan barangan atau kenderaan perkhidmatan awam. Dan pada masa ini tentang berkaitan dengan e-skuter ini sendiri pun perundangannya adalah di bawah kajian yang dibuat di Shah Alam sekarang ini selama setahun tentang e-skuter ini sendiri dan berbagai aspek dan berbagai sudut dalam kajian tersebut. Seterusnya, cadangan mewajibkan pemakaian body camera. Kita belum mempunyai perancangan untuk mewajibkan penggunaannya, namun perkara ini sedang dalam kajian kebolehsanaannya di peringkat MOT dan JPJ. Ini juga membabitkan peruntukan. Dan yang ada sekarang ini, kamera yang ada adalah pada rider motorcycle. Yang motorcycle punya penguatkuasaan. Atas topi mereka tu memang ada kamera dah yang boleh link terus kepada server kita di pejabat, ya. Dan itu yang ada sekarang. Untuk body camera belum ada lagi. Seterusnya ialah apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Haji Ismail. Perkara juga yang sama berkenaan penurunan umur lesen, penurunan umur lesen PSV, ya. Kerisauan tentang pelumba-pelumba kita pada masa ini ialah yang mesti memerlukan pendidikan. Kita mengambil maklum mengenai syur dan isu dibangkitkan. Pihak JPJ akan melaksanakan aktiviti penguatkuasaan dan melaksanakan program advokasi keselamatan jalan melibatkan kumpulan sasar yang terlibat. Dan berkaitan dengan HSWIM, ya, telah ada yang telah dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Plus, ya, termasuk di Jambatan Kedua Pulau Pinang, ya, pada masa ini. Dan yang lain itu kita sekarang ini dalam mengkaji tentang perbelanjaan dan lokasi-lokasi yang akan dipasang dengan WIM ini, highway-highway dan juga di jalan persekutuan dan juga di jalan negeri, ya. Dan berkenaan dengan soalan iaitu isu liability penukaran hak milik sementara. Liability adalah kepada dengan izin used car dealer apabila hak milik telah ditukar kepada UCD, ya, oleh pemilik asal. Seterusnya yang dibangkitkan oleh YB Senator Datin Ros Suryati Alang iaitu juga berkenaan dengan WIM, HSWIM. Pemantauan kenderaan barangan membawa lebih muatan akan dilaksanakan secara automatik menggunakan peralatan HSWIM. Berat kenderaan akan direkodkan secara automatik dan sebarang notis bagi kesalahan akan dikeluarkan terus kepada pemilik kenderaan tersebut. Isu-isu lain akan dipantau secara berterusan menerusi aktiviti penguasaan oleh JPJ, ya. Iaitu tentang penetapan pakaian seragam. Isu ketulinan pakaian seragam agarnya tidak mudah ditiru atau disalahguna. Apabila undang-undang ini diwartakan kelak, spesifikasi pakaian seragam JPJ akan ditetapkan di bawah suatu perundangan subsidiari. Spesifikasi pakaian seragam akan dikawal selia melalui perundangan subsidiari tersebut. Maka mana-mana orang yang meniru pakaian seragam tersebut kelak akan melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Pemantauan akan dilaksanakan secara berterusan oleh pihak JPJ. Dan mungkin inilah ada persoalan dibangkitkan keaslian ketulinan. Sudah pastinya mungkin insya-Allah dalam penyediaan pakaian yang baru itu mungkin akan disediakan ciri-ciri keselamatan yang boleh membezakan antara pakaian uniform yang diciplak ataupun yang memang dikeluarkan khusus untuk kegunaan pegawai-pegawai JPJ, ya. Seterusnya ialah tentang body camera. Sebagaimana saya katakan tadi, kita belum mempunyai perancangan
tentang kaedah pemantauan had laju lori. Untuk maklumat yang berhormat Senator, JPJ melaksanakan pemantauan dan aktiviti penguasaan had laju terhadap lori-lori melalui beberapa kaedah, iaitu satu ialah operasi bersepadu di antara berbagai agensi, PDRM, JPJ dan sebagainya. Keduanya ialah rondaan harian. Dan ketiganya unit peronda bermotosikal, yang itu yang saya katakan tadi telah pun ada juga sekarang ini mempunyai kamera yang dipasang pada helmet-helmet mereka. Dan satu lagi ialah unit penguasaan lebuh raya UPLB. Dan satu lagi ialah sistem e-aduan dan juga kamera awas yang dipasang di jalan-jalan raya kita. Seterusnya lagi ialah perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Aziz Idris, iaitu tentang kondisi bas yang usang menyumbang kepada kemalangan yang tinggi. Kita mengambil maklum pemeriksaan berkala ke atas telah pun ditingkatkan, termasuk melaksanakan pemeriksaan kepada bahagian bawah dan badan kenderaan itu sendiri bagi memastikan tahap roadworthiness kenderaan tersebut. MOT dan JPJ senantiasa secara berterusan melaksanakan pemantauan kepada aspek pemeriksaan bagi menambah baik aspek pemeriksaan mengikut keperluan semasa. Aktiviti auditan juga dilaksanakan secara berterusan oleh JPJ. Tentang berkaitan kemalangan jalan raya disebabkan oleh jalan raya yang teruk, kajian yang telah dilakukan oleh MyROS, sebagaimana yang saya katakan tadi, iaitu merumuskan bahawa memang faktor jalan itu juga menyumbang 13% daripada nahas jalan raya di negara kita. Dan ini adalah di bawah pembaikan jalan dan sebagainya. Kita akan berhubung dengan agensi kementerian yang lain, iaitu Kementerian Kerja Raya yang khususnya, iaitu ada perkara berkaitan dengan kes-kes penyamaran salah guna pemakaian. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita dalam penyediaannya nanti selepas undang ini diwartakan, kita akan menyediakan mungkin ciri-ciri tertentu dalam penyediaan pakaian yang baru, untuk memastikan tiada senang mudah ditiru ataupun diciplak pakaian-pakaian untuk pegawai-pegawai JPJ kita. Seterusnya ialah perkara yang dibangkitkan, isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Manolan Muhammad, iaitu Seksyen 13 berkaitan penukaran hak milik kenderaan interim juga. Apabila proses tukar hak milik telah dilengkapkan dengan teratur, status pemilikan kenderaan tersebut telah pun dipindahkan kepada UCD, maka pemilik berdaftar kenderaan tersebut adalah UCD. Sebarang kesalahan atau tidak mematuhi peraturan jalan raya, tindakan akan dikenakan kepada UCD. Perkara berkaitan skim terdapat hutang, adakah penukaran hak milik kenderaan ini boleh dibuat? Sekiranya masih terdapat sebarang sekatan atau tuntutan hak milik daripada mana-mana institusi kawangan, proses berkenaan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebarang proses pertukaran hak milik boleh dimuktamadkan. Sekiranya UCD tidak berjaya menjual kenderaan, perkara ini terserah kepada pemilik asal, sama ada hendak membeli semula kenderaan yang telah dijual kepada UCD. Itu jawapan yang mudah lah, Dan untuk mengejar tempahan P-hailing ini, satu perkara itu berkaitan dengan menyediakan training atau latihan kepada penunggang P-hailers online. Kita mengambil maklum akan cadangan tersebut dan akan disusul dengan lebih lanjut dengan pihak syarikat penyediaan perkhidmatan. Dan juga berkaitan dengan HSWIM juga ditanyakan kepada oleh Yang Berhormat. Jadi ianya juga memang ini adalah cara kita untuk memastikan pindahan ini akan membolehkan JPJ menggunakan peralatan ini sebagai salah satu alat bagi tujuan menimbang kenderaan lebih muatan serta menguasakan peraturan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan terpakainya HSWIM ini di banyak tempat nanti di seluruh negara kita, kita mengharap memang ianya akan memberi suatu teguran dan juga membuat sesuatu memikir kepada terutamanya kepada pemandu-pemandu yang
tidak mengindahkan tentang keselamatan jalan raya dengan hanya mengejar trip ataupun mengejar muatan, ya, untuk mengangkat semuat-muatnya tanpa memikirkan keselamatan pengguna jalan raya lain. Dengan adanya HSWIM ini, insya-Allah kini akan boleh membendung mereka yang bersikap demikian, untuk mengulangi perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Seterusnya ialah yang perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein Awang, ya. Iaitu perkara isu kemalangan jalan raya, apakah silibus pendidikan, ya, yang di Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di Institut Memandu. Kementerian mengambil maklum perkara ini, kurikulum sedia ada sentiasa dikaji dan diteliti, dan kita berharap ianya senantiasa relevan dan berupaya mengurangkan kes kemalangan, dan mendidik orang ramai mengenai pemanduan yang lebih selamat. Tentang program keselamatan jalan raya dilaksanakan oleh kerajaan kepada orang ramai berkaitan keselamatan jalan raya, sebagaimana yang saya katakan tadi, iaitu kita mengadakan melaksanakan program safety awareness dan focus advocacy for road users. Ini memang senantiasa diadakan, dan banyak lagi program yang akan dibuat dalam tahun ini. Ada berjumlah lebih kurang 80 program meliputi skop kempen keselamatan jalan raya di negara kita. Dan persoalan berkaitan infrastruktur juga, ianya adalah sama seperti saya katakan tadi. Memang ianya memberikan ada 13% punca kemalangan ada berkaitan dengan infrastruktur jalan, ya. Dan isu tonton ni pula, iaitu perkara ditangani secara berterusan oleh JPJ dengan mendapat kerjasama daripada pihak polis Diraja Malaysia semasa kita pihak JPJ melaksanakan operasi-operasi. Anggota JPJ telah dibekalkan dengan senjata api sebagaimana saya katakan tadi sebagai perlindungan diri dalam operasi-operasi. Berkaitan dengan talian aduan dapat mengurangkan keselamatan jalan raya, talian disediakan senantiasa terbuka untuk orang ramai mengumpulkan sebarang aduan, dan pastinya insya-Allah dengan adanya aduan-aduan ini kita akan dapat membuat tindakan yang lebih segera dalam menangani kes-kes yang berlaku. Seterusnya, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Aman Azhar Abu Hanifah berkaitan dengan tanggungan caruman insurans penunggang mereka. Kita ambil maklum akan cadangan ini, dan insya-Allah MOT akan mengadakan sesi libat urus dengan pihak syarikat-syarikat, iaitu tentang hal umur lesen vocasional juga. Jadi rasanya ini banyak yang sudah dipersoalkan oleh Yang Berhormat lah, ya. Rasanya yang belum, isu-isu boleh katakan dah semua sudah dijawab yang di-Pertua. Jadi saya tak perlu meneruskanlah. Saya rasa sudah terjawab kepada soalan-soalan yang dibangkitkan oleh YB Datuk Arman, YB Datuk Johannes, dan ya, rasanya. Boleh saya mencelah Yang di-Pertua, soalan saya belum dijawab, Yang Berhormat Menteri. Ya. Tuan Menteri. Mana ni yang YB Hajah Zurainah. Iaitu tentang bolehkah menunjukkan caruman KWSP? Yes, it's something new, ya. Ya. Kepada orang yang bekerja sendiri melibatkan PHLS. Kita mengambil maklum cadangan tersebut dan akan dibincangkan dengan pihak yang berkuasa berkaitan KWSP ini. Ya, kita akan berbincang. Dan bagaimana proses dapat dilaksanakan, samalah, ya, kita akan berbincang dengan pihak yang berkaitan dengan untuk mendapatkan KWSP ini dicarumkan kepada untuk pencaruman kepada KWSP lah, untuk mereka yang bekerja sendiri. Adakah individu bekerja sendiri melibatkan industri perlu melalui pemeriksaan Puspakom? Semua kenderaan perdagangan adalah tertakluk kepada peraturan sedia ada dan sedia ada berkaitan pemeriksaan berkala dengan kenderaan motor. MOT dan JPJ senantiasa menambah baik proses pemeriksaan berkala bagi meningkatkan tahap kualiti dan integriti pemeriksaan terlibat. Seperti pengumuman yang telah dibuat, MOT akan membenarkan pihak-pihak lain yang berkelayakan dan mematuhi semua syarat
yang ditetapkan bagi menyediakan pemeriksaan kenderaan motor bagi pihak kerajaan sama seperti perkhidmatan yang telah disediakan oleh Puspakom sebelum ini. Ini akan berkuasa mulai tahun hadapan. Ya. Dan seterusnya daripada yang berhormat, daripada Datuk Paul Igai, daripada YB kita Sarawak, iaitu tentang isu insurance p-hailing. Perkara ini diambil maklum dan akan diteliti dengan lebih lanjut dalam fasa pengawal seliaan kelak oleh APAD dan LPKP yang tengah menggunakan cas 30 sen dan sebagainya. Isu bas persairan, adakah ujian diberi secara percuma? Pada masa ini kerajaan telah mengumumkan program My License dan My PSV, terutamanya bagi golongan B40 di bandar dan luar bandar. Mana-mana individu yang berminat bolehlah menghubungi pihak GPJ kelak. Penukaran hak milik interim terpakai kepada motosikal, ianya terpakai kepada semua kelas kenderaan bermotor. Rasanya ini saja, semuanya telah pun saya menjawab persoalan-persoalan dibangkitkan, dan rasanya itu saja. Sekian, terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri Pengangkutan. Okay. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 13. Fasal-fasal 1 hingga 13 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya memohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987.
DR 10/2023 Rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2023 bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan. Yang di-Pertua, saya memohon mencadangkan rang undang-undang bernama suatu